Perundangan negara kita 150/3 bukan hanya harus dilihat daripada sudut itu. Kalau kita melihat perlembagaan Malaysia yang ada 150/7, kalau diizinkan Datuk Speaker, at the expiry date of period of 6 months beginning with the date of which a proclamation of emergency ceased to be enforced, any ordinance promulgated in pursuant of these proclamations and any law made while the proclamation was enforced shall cease to have effect except as to the thing done or omitted to be done before expiry date of the period. Maknanya ordinance yang disebutkan itu walaupun dinyatakan telah di-revoke selepas 6 bulan, proclamations of emergency 150 masih lagi berjalan. Ordinance itu kecuali ianya di-revoke. Dan ini yang sampai Februari 2020. This is perlembagaan. Interpretations of the law is ini. Unless omitted. Dan ini yang saya, Datuk Speaker, I think we might have to have clarity dari segi perundangan negara kita, perjalanan dia. Bukan hanya 1503 tapi 1507 juga. Harus dilihat di mana perkara ini, ordinance yang ada masih berjalan itu. Walaupun dia katakan purely academic. Because payungnya emergency lapse by Monday. Say after Monday. Ya, kita katakan itu yang saya bila melihat kenapa benda ini prolong sehingga perlu penjelasan sehingga Isnin. Kena kita faham. By then emergency proclamation is already. Tapi kita harus juga faham ada 13 ordinance yang telah dibentangkan. Cuma revoke mentions by the minister waktu itu ialah 6. Maknanya ada lagi 7 di situ. Ya. Dan ini yang saya Datuk Speaker kita persoalkan. Walaupun emergency lapse by first end of the month, but it doesn't mean ordinance dah habis dah, tak. Dia yang minta Datuk Speaker supaya perkara ini perlu diperjelaskan perundangan negara kita. Tuan Speaker. Tuan Speaker. Tuan Speaker. Sekali. YB Burford, ya. Interpretasi undang-undang perlembagaan kita, perkataan di dalam perlembagaan 1503. Jadi hari ini dalam parlimen kita bukan di mahkamah. Kalau ada pihak yang inginkan interpretasinya, maka bolehlah memohon kepada mahkamah untuk interpretasi ini. Atau yang diputua. Tuan Speaker. Tuan Speaker. YB Sepang dah lama. Tuan Speaker. Lepas tu Batu. Terima kasih Tuan Speaker. Tak, Sepang dulu, lepas tu Batu. Okey, terima kasih Tuan Tuan lama Speaker. tunggu. Tuan Speaker, saya rasa with due respect, saya rasa Tuan Speaker tersilap. Saya rasa Tuan Speaker, kita sekarang berhadapan dengan perlembagaan. Perlembagaan is a sui generis, stand on its own. Tuan Speaker, saya boleh rasa Tuan Speaker aware dengan beberapa kes Nordin Saleh. Nordin Saleh, Tuan Speaker, sebagai contoh, dalam perlembagaan yang melibatkan artikel 10-1C, tidak ada pun hak untuk keluar dari persatuan. Yang adalah hak berpersatuan. Tapi mahkamah telah menafsirkan, walaupun tidak ada perkataan itu, tapi perkataan itu hak berpersatuan termasuk hak keluar daripada persatuan. Dan menggunakan keputusan minority kes di India untuk nak memutuskan bahawa hak itu boleh dilaksanakan. Mahkamah Persatuan follow dengan izin mematuhi ataupun mengikuti keputusan mahkamah di India, keputusan minority. Hakim Anand, saya masih ingat lagi. Kes Osman Baginda, very clear Tuan Speaker, mengatakan bahawa perlembagaan ini mesti ditafsirkan secara broadly. Kita, the concept is not carved on the stone, Tuan Speaker. Tuan Speaker, saya rasa perlembagaan ini very clear. Kita mesti menafsirkan dia secara broad. Dia tidak tertakluk kepada apa yang dipanggil stare decisis ataupun legal precedent. Ini perlembagaan, kecuali undang-undang lain. Jadi Tuan Speaker, saya merasakan bahawa sebagai contoh Tuan Speaker, kalau sekiranya ada lakuna ataupun kekosongan dalam perlembagaan, contoh jawatan Perdana Menteri tidak ada dalam perlembagaan, tapi kita ikut convention, kita ikut amalan. Jadi Tuan Speaker, kalau kita baca 1503, very clear Tuan Speaker, tidak dalam undang-undang lain tidak ada perkataan resolution APAS ataupun shall cease to have effect. Jadi Tuan Speaker,
Mana-mana orang yang baca perlembagaan artikel 503 tidak boleh lari daripada menaksirkan bahawa mesti dibentangkan dan dibahaskan. Itu adalah tafsiran yang paling munasabah. Itu yang pertama, Tuan Speaker. Yang kedua je, Tuan Speaker, saya mengatakan bahawa Tuan Speaker dalam Tuan Speaker, Saya bukan hakim ni, Wabi. kalau Tuan Speaker hakim, saya daripada awal lagi saya dah pecat. Kalau Minta maaf. macam mana? Kecuali Tuan Speaker adalah hakim yang bernama Ad bin Harun. Tuan Speaker, saya kenal seorang hakim dulu nama Ad bin Harun. Sekarang saya kenal lagi dah. Sepang buang masa Dewan. Apalah mengarut tu Sepang. Tuan Speaker. Kau empat tak lagi. Yang tak tahu dia diam lah. Duduk dengar diam. Tuan Speaker, Nak pengubat dulu tu kat Sepang tentang rumah kuasa PKPD Tuan tu. Speaker kata tak Batu ada dah tunggu kuasa. lama ni. Artikel saya tak peraturan 12. Tuan Speaker tadi katakan Tuan Speaker tidak ada kuasa. Tuan Speaker, Kita sebenarnya Tuan Speaker discuss ada point of kuasa. order saja tahu, Wabi. Yalah, Tuan Speaker, you have power. Sekarang ni bukan you tak ada Apa power, power you saya? tidak ada political will untuk buat Tak, perubahan. power saya tu datang dari mana? Tuan Speaker, ada Yang berhormat, artikel apa ni, orders 9. Yang berhormat follow perlembagaan persekutuan dan sebagainya. Ya. 90 Tuan Speaker. Tuan Speaker ada kuasa. Boleh suspend the apa ni standing orders untuk buat perubahan. Tuan Speaker, Tuan Speaker tidak pernah langsung rujuk. Saya nak suspend Yang Berhormat. Okey, Itu kuasa Speaker. Kuasa Speaker. by all means go ahead. Sudahlah Sepang. Setuju. Speaker Yang kena Berhormat kuasa. batu. Suspend. Speaker. Setuju. Yang Berhormat batu Ah, dulu. Tuan Speaker, Cukup. you want to suspend me? Sepang man, langgar you have power. peraturan tu. Suspend dia. Yang Berhormat. No, maksud saya lah contohnya. Bukan Ah. saya nak suspend Yang Berhormat. Ah, Saya Alhamdulillah. saya Speaker. hormat dengan Yang Berhormat ni. Ya. Tuan Speaker, saya harap You are one of the best around. Tuan Speaker, I just want to highlight Tuan Speaker. Sebenarnya Tuan Speaker ada kuasa. Tuan Speaker baca betul-betul Okey. aturan 90. Tuan Speaker ada Okey, kuasa saya nak untuk jawab lanjutkan ni. masa. Boleh saya jawab dulu? Tapi saya nak dengar Batu dulu. Batu dah lama tunggu. Kesian dia. Lepas ni saya nak jawab. Speaker, So, isu tak ada yang lagi point ni. saya nak bangkitkan. Pasir putih, point of order. Okey, sekejap. Yalah, putih-putih dulu. buang masa. Speaker, Batu. isu Ya. yang saya nak bangkitkan sama dengan Ketua Pembangkang. So mungkin Speaker boleh jawab dulu, lepas Okey. tu balik pada saya. Yang mana yang Ketua Pembangkang tadi saya dah jawab. Ada saya nak bagi pandangan sikit. Saya dah jawab dah, cukup lah. Betul Speaker. Yang Tapi- Berhormat Pasir Putih pula. Benda itu penting, Speaker. Dah sama saya dah jawab tadi. Maaf. Terima kasih Yang Berhormat, Datuk Pasir Putih. Yang Dipertua. Saya merujuk kepada peraturan 14 berkenaan dengan tata cara peraturan mesyuarat kita, di mana saya pun tak tahu setiap pagi yang dibincangkan duduk di bawah peraturan mana, tak tahu. Itulah. Jadi sekarang ini kita masa singkat. Ketua Pembangkang minta supaya tambah. Sedangkan yang membazirkan masa ini adalah pembangkang. Kalau kita bercakap poin semua sekali, dan saya telah sebut sebelum daripada ini, kalau kita bincang COVID, saya tak pernah nampak lagi ada satu poin, satu benda yang baru yang belum lagi KKM buat yang dicadangkan oleh pihak pembangkang. Tak ada lagi. Betul. Tak ada Tu masa dengar, yang tak ada Berhormat masa Pasir dia Putih. sebut. Tak 4 ada hari masa kita untuk bersidang. berbahas. 4 hari Tak kita ada bersidang. masa bagi untuk pandangan berbahas. banyak dah. Datuk Yang Dipertua mesti Jangan jadi bahan dalam ketawa lah. Ada Jangan jadi benda bahan kita ketawa boleh lah, layan. memalukan lah. Tengok. Pasir Putih, semua Pasir Putih perkara tak nak ini bising belum ke? Tak ada masa untuk berbahas. Inilah dia perangai. Jadi Isu ini saya belum minta dapat supaya Yang jawapan Dipertua lagi. bertegah Masa dalam untuk perkara itu. berbahas di Dewan. Sebab kalau dapat kita jawapan layan, daripada rugi kerajaan. masa je. Pasir- Buang masa Pasir saja. Putih Kita dapat. ni penting. Datang daripada jauh, Sabah, Sarawak, mari. Bercakap kosong. Pasir Putih. Okey, maaf. Saya kena jawab dulu. Saya rasa saya perlu berjawab sikit YB Puchong tadi ya. YB Puchong. Maaf ya. Last. Saya faham yang Berhormat Pasir Putih memang menimbulkan satu peraturan yang amat jelas. Kita kena discuss point of order sebenarnya. Tapi ini semua polemik ilmiah ni sebenarnya. Saya memang suka polemik ilmiah ni, tapi ini bukan tempatnya lah. Tapi tak apa, YB Puchong, saya perlu jawab sikit ya. Izinkan saya. Teh Cheng Po. Of course semalam pun saya dah cakap, kita semua akur dan acknowledge lah ya keputusan dalam Teh Cheng Po, kerana ianya putusan Privy Council, mahkamah yang tertinggi yang boleh memberi nasihat kepada kita pada masa tersebut. Dan keputusan Teh Cheng Po ni ialah mengikat mahkamah-mahkamah
di bawahnya sehingga sekarang.